Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1 untuk menyaksikan rangkuman bagi perlumbaan pusingan yang kedua AAM Petronas Malaysia Capri 2017. Dan untuk minggu ini tumpuan akan terarah kepada perlumbaan CP150. Antara pasukan yang akan diberikan perhatian adalah pasukan 1XOX TKKR Racing Team. Bagi pasukan TKKR, ini merupakan musim yang pertama mereka bersaing dalam kategori CP150 selepas memberikan cabaran dalam CP115 dan juga bagi kategori Wira dalam musim lalu. Dan bagi pasukan TKKR, musim pertama mereka dalam perlumbaan CP150, antara pelumba yang diberikan harapan adalah pelumba berpengalaman Norizman Ismail. Begitu juga dengan seorang pelumba muda yang semakin meningkat naik, iaitu Helmi Azman, untuk membawa cabaran pasukan TKKR bagi saingan CP150 musim ini. Jika perlumbaan pusingan yang pertama di Temerloh mereka agak kecewa, pastinya perlumbaan di Litar Tangkak ini pasukan TKKR mengharapkan sesuatu yang menarik untuk pelumba-pelumba mereka. Sama-sama kita saksikan prestasi pasukan TKKR dalam perlumbaan CP150 minggu ini. Saya Muhammad Fauzi bin Hosni sebagai team coordinator kepada 1XOX TKKR Racing Team. Sebenarnya 1XOX TKKR Racing Team ni sebenarnya adalah sebuah pasukan yang mana adalah impian daripada tim prinsipal kami, iaitu Encik Bobby Farid bin Syamsuddin. Dia sebenarnya jiwa dia memang dah dalam motor. Okey, lepas tu dia bila dia nampak Malaysian Cup ni, dia nak buat sesuatu yang mana dulu impian dia tak pernah tercapai. So dia nak melalui dengan kaedah yang baru, dengan dia tengok Malaysian Cup Prix sekarang lebih mencabar dan dia membuat keputusan untuk buat satu tim yang baru lah. Bagi pasukan yang baru ni, ia adalah satu cabaran yang besar sebenarnya sebab kita tiada data. Okey, jadi bila kita dapat motor, kita nak buat, kita perlukan banyak R&D untuk lakukan. So kita untuk collect data, dan semestinya lah kalau tim baru ni untuk kita pergi jauh, bang kata nak siap motor tu memang tak tidur malam lah. Kadang-kadang sampai 4-5 pagi kan. Bermula daripada 8 pagi sampai 4-5 pagi, 6 pagi ada langsung tak tidur. Sebab kita nak menyediakan jentera yang terbaik lah. Okay, dengan dan juga kita macam contohnya pada tahun ini kita join 150, kategori 150, dan apabila kita menerima saja motor Y15 pada bulan 11 tahun lepas, memang tak terkira kita nak kata kita punya test, sehingga kan kita antara pasukan yang pertama melakukan test daripada pasukan-pasukan yang lain. Falsafah tim TKKR sendiri iaitu kita ada dua lah. Yang pertama yang kita pegang iaitu lambat tinggal. Okey, so siapa kalau dalam falsafah ni yang mana jika sebuah pasukan tu lambat untuk mengejar sesuatu, confirm dia akan tinggal belakang lah. Confirm dia takkan nak capai podium ke apa semua. Dan yang kedua bagi kita, racing itu kejam. Sebab apa racing itu kejam? Sebab seperti mana kita menyediakan jentera semualah, sehingga tak cukup tidur apa semua yang tu untuk kita menghasilkan sesuatu hasil yang sangat bermakna. Dan kita bersama dengan Muhammad Helmi Azman, pasukan 1XOX TKKR Racing Team. Catatan yang dilakukan oleh Helmi adalah 45.351 saat. Zakwan Zaidi keluar dan Zakwan melakukan catatan masa yang agak baik untuk dia berada di hadapan di kedudukan tempat yang pertama dengan masa yang dilakukannya ketika itu. Bagi Zakwan adalah 45.159 saat. Tapi Izzat Zaidi melakukan catatan masa. Izzat Zaidi melakukan catatan masa yang lebih baik lagi sebelum itu dengan masa 45.335 saat. Tapi Zakwan telah pun berjaya catat masa yang lebih baik daripada Izzat Zaidi. Tapi 20 minit terakhir nanti yang kita lihat catatan masa yang dilakukannya adalah sangat berbeza daripada catatan masa pelumba lain. Ini adalah Izzat Zaidi terlebih dahulu kita saksikan. Dan sebab itu nombor 18 Adib Rosli. Adib pelumba yang melakukan masa kedua terpantas semalam suatu ujian masa. Catatan masa yang dilakukan oleh yang perlu dikejar adalah 45.159 saat milik Muhammad Zakwan Zaidi ketika itu untuk catatan terpantas, dan Adib melakukan catatan masa sampai ke garisan penamat 44.794 saat untuk dia
pada masa yang kedua, mencatat masa yang terpantas ketika itu. Dan nombor terakhir ke Lita adalah nombor 27, juara bertahan Kasma Daniel Kasma Yudin. Common team adalah seperti yang kita tahu, track adalah track baru. So, semua tim tercari-cari rentak dan macam mana untuk mendapat setup yang terbaik. Dalam sesi latihan bebas yang telah berlangsung semalam, kita telah mencuba 4-5 cara setup untuk mendapat yang terbaik. So, ujian kelayakan kita dapat mencarinya dan hasil kita punya setup tu kita telah pasukan telah berjaya mendapat Super Pole sebanyak 3 buah motor. Sebelum race kita pun memang ada target. Semua tim pun memang ada target. Tapi kita kena tengok yang target kita tu sejauh mana. Target yang kita nak tengok semasa ujian masa tu, di situlah kita baru menyusun strategi ataupun target kita, sama ada kita layak mendapat podium ke ataupun sebaliknya. Itu je. InsyaAllah di pusingan kedua ni kami memberi saingan yang lebih tinggi dan kami mengharapkan kita mampu membawa pulang sesuatu lah, kejayaan buat YSI KKR Racing Team. Dengan kita akan lihat kedudukan di petak permulaan perlombaan CP 150 ini adalah kedudukan Lita sepanjang 1.025 km, 9 selekoh semuanya laluan lurus terpanjang 275 meter, jadi tidak begitu panjang untuk pelumba memecut. Jadi lebih kepada teknikal, lebih kepada cara mereka mengambil selekoh yang penting di sini. Apapun persaingan terbuka sebenarnya di antara kesemua pelumba kerana kita berdasarkan kepada 10 pelumba di petak paling hadapan. Kita memiliki pelumba-pelumba dari pasukan One XOX TKKR Racing Team juga berada di situ, Musi Helmi Azman, dan kita akan menyaksikan nanti kedudukan grid para pelumba yang akan bermula di petak hadapan. Kasma dan Kasma Yudin diikuti Muhammad Adib Rosli akan bermula di petak yang kedua, kemudiannya Muhammad Zafran Zadi di petak yang ketiga. Petak keempat Muhammad Izzat dari Salihan, petak kelima Muhammad Helmi Azman, petak keenam Muhammad Hafiz Nur Azman. Dan yang ketujuh Norizman Ismail diikuti Muhammad Amirul Arif Musa di petak yang ke-8 dan Abdul Muhaimin Rosdan akan berada di petak yang ke-9. Petak ke-10 Muhammad Haikal Akmal Zakaria, petak ke-11 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, petak ke-12 Muhammad Fitri Ashraf Razali. Petak ke-13 Fakrushi Syakirin Rostam, petak yang ke-14 Muhammad Azhar Abdul Jalil dan Ahmad Fadli Syam akan bermula di petak yang ke-15. Petak ke-16 Muhammad Afendi Rosli, 17 Eli Izaliza Ilyas, 18 Ahmad Afif Amran. Dan petak ke-19 Sasitaran, 20 Muhammad Rozaiman Muhammad Said dan petak ke-21 adalah Muhammad Muzakir Muhammad. Itu Awak Taufik Roslan berada di petak yang ke-22 berdasarkan pada senarai yang ada pada kami ini di grid permulaan perlombaan kategori Premier CP 150 akhir Lilitaran Tangkak Johor. Pusingan yang kedua, 20 pusingan yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Mereka telah pun bersedia menandingkan 6 lampu merah dinyalakan. CP 150 dari Tangkak Johor. Mereka bermula sekarang di hadapan permulaan yang baik oleh Kasma Daniel. Tapi kita lihat itu adalah Adib, saya rasa. Adib yang masuk untuk melalui. Oh, seorang pelumba jatuh. 2, 3, 4 pelumba. Itulah Fadli Syam juga sangkut. Dan itu adalah Amirul Arif Musa yang terjatuh. Amirul terjatuh tapi di hadapan Adib. Adib berada di tempat yang pertama dan menyekat Kasma Daniel di tempat yang kedua sekarang ini. Mana masih lagi panjang untuk dilalui oleh para pelumba. Persaingan tempat ketiga di antara Zakwan yang mana dia hampir dipintas. Sementara itu kita perhatikan insiden yang melibatkan Amirul Arif yang terjatuh. Begitu juga dengan Fadli Syam turut terkesan dengan insiden itu. Dan Haikal Akmal juga tersekat, begitu juga dengan Rozaiman Said juga dalam kelompok ini. Sementara Kasma jauh di hadapan 45-18 saat dan terpantas di Lita milik Kasma dan Kasma Yudin sekarang ini. Dan dia terus menjalankan diri 1.4 saat tadi di hadapan Adib Rosli. Dia memperbarui catatannya dan begitu juga dari segi kurata kelajuan jenderanya juga menampakkan kelebihan yang dimiliki oleh Kasma Daniel.
45.181 adalah yang terpantas. Sambil itu Hafiz Nur Azman dengan 45.872. Dia kini terus saja mengejar kedudukan Zakwan Zaidi perebutan tempat ketiga. Kita perhatikan ada jarak yang ditinggalkan oleh Adib Rosli ke atas Zakwan. Jadi dia masih lagi kekal untuk Helmi Azman di tempat yang ke-8 setakat ini. Dan ini dia adalah Adib yang cuba mengejar perbezaan 1.662 saat yang ditinggalkan oleh Kasmah Daniel ke atas Adib yang kini berada di tempat yang kedua. Kita lihat bagaimana Muhaimin yang telah pun berada di hadapan. Tapi ketika diselekor kali ini Muhaimin belum membalas untuk masuk. Sama dia dapat menutup ruangan baik atau tidak. Kali ini dia dapat menutup pintu dengan baik. Dan sekarang Muhaimin berada di hadapan dengan Norizman pula mengintai di belakang untuk mengambil kesempatan daripada apa berlaku di hadapannya. Norizman akan merucut laju meminta Zakwan sekarang. Norizman cuba untuk masuk dari bahagian luar. Norizman cuba untuk meminta bahagian luar. Tapi dapat ditutup oleh Zakwan. Zakwan tahankan kedudukan lagi. Di hadapan tetap Kasmah dengan Adib. Tapi sekarang ini di antara Zakwan dan juga Norizman. Muhaimin belum lagi selamat. Dia terus diasak di situ terutamanya oleh Zakwan. Begitu juga dengan Nur Izman Ismail yang berada di tempat yang kelima ketika ini. Dan seorang lagi yang pelumba di belakang Nur Izman adalah Hafiz Amran dan Helmi Azman. Ya, saya rasa sekarang ini rebutan lebih kepada tempat yang ketiga. 1 dan 2 itu telah pun akan menjadi milik Kasmah dan Adib. Lebih kepada tempat yang ketiga sekarang ini. Dan kita lihat bagaimana persaingan di antara Zakwan. Terjatuh. Setelah belum terjatuh di lita itu adalah Hafiz Nur Azman nombor 90. Hafiz Nur Azman yang terjatuh di lita. Dia dalam kelompok yang kedua ini. Dia dalam kelompok ini tapi dia terjatuh. Ketinggalan sedikit ke belakang. Dan masuk itu saya rasa Afif yang masuk di hadapan Norizman. Afif yang masuk di selekor. Dan terus di hadapan Norizman sekarang ini. 3 pelomba bersebelahan dan sekarang dengan Norizman yang menunjukkan kehebatannya bekas juara berada di hadapan kelompok ini untuk berada di tempat yang keempat. Di hadapan Afif, di hadapan Zakwan, di hadapan Helmi sekarang. Jadi nampaknya kita masih lagi menyaksikan persaingan. Norizman juga masih lagi belum selamat di kedudukan yang keempat. Kerana di hadapan ini adalah Muhaimin telah pun selamat. Tidak, kerana sekarang ini Muhaimin telah pun dipintas oleh Afif Amran. Afif naik tempat yang ketiga sekarang. Ketiga dan lama kembali Muhaimin untuk kembali merampas kedudukannya. Tadi saya kira Muhaimin telah selamat. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mereka di bersaing untuk tempat yang ketiga. Afif masuk untuk berebut tempat yang ketiga. Dengan Norizman juga berkesempatan naik tempat yang keempat sekarang. nampaknya bijak tindakan dari Norizman. Dia menanti ruang yang terbaik, peluang yang terbaik untuk memintas. Dan kini naik di tempat yang keempat. Muhaimin pada satu ketika di kedudukan yang ketiga agak jatuh ke tempat yang kelima. Zakwan masih lagi mengejar di kedudukan yang keenam. Sementara seorang lagi pelumba dari pasukan SCK nampaknya gagal untuk meneruskan perlombaan. Dan kini terus kita berikan tumpuan di antara Norizman dan juga Afif Amran pula untuk perebutan tempat yang ketiga dengan Norizman cuba masuk tetapi berjaya ditutup di situ oleh Afif. Afif menutup ruang, Norizman cuba masuk. PR itu saya rasa tidak nampak terhubung dari jauh tadi, tapi dia akan berikan tumpuan sekarang ini pada persaingan ini di mana Norizman pula memberikan tekanan kepada Afif Amran. Afif kedudukan podium sekarang tempat yang ketiga, tapi Afif sekarang ini dikejar oleh Norizman, Muhaimin, Zakwan diikuti dengan pelumba di belakang Fitri Akal Azali. Norizman pelumba yang sangat berpengalaman dan kenali tahu gini akan sesuai dengan corak tegangan Norizman dan bagaimana Norizman akan mungkin nanti. Ini ada lagi 2 pusingan saja akan tamat perlombaan. Ini peluang terakhir untuk dia lakukan bagi Norizman memintas naik ke podium. Norizman cuba sekali lagi tapi ditutup oleh Afif Amran. Dari segi kepantasan masa sepusingan hampir sama, begitu juga dengan kelajuan jentera. Apakah yang terjatuh? Ya, itu pembawa Waifang dan okey, nama Adib Rosli masih ada. Oh, Norizman masuk. Norizman berjaya melepasi kali ini. Norizman di tempat yang kedua, tempat yang ketiga sekarang. Dengan kita di pusingan yang terakhir. Norizman di tempat yang ketiga di hadapan Afif Amran sekarang ini. Satu pusingan lagi untuk ditamatkan. Ini pusingan terakhir. Norizman perlu bertahan sekarang ini. Afif menyerang dari belakang. Diikuti Muhaimin dan juga Fitri di sana. Ini peluang terakhir untuk mereka. Sementara kita akan lihat
persaingan ini, tapi di hadapan Kasma Daniel akan sampai ke garisan penamat. Kita di pusingan terakhir sekarang. Jadi persaingan di tempat yang ketiga masih lagi belum ada kata putusnya dengan Kasma Daniel. Semakin hampir untuk mengesahkan kemenangan yang kedua berturut-turut diikuti Ya, oleh Kasma. Adik Rosli. Kasma akan sampai. Ini dia Kasma Daniel dengan gaya tersendiri melintasi checkered flag untuk memenangi perlombaan kemenangan yang kedua dan perebutan tempat yang ketiga berterusan dengan Norizman berjaya akhirnya. Podium pertama untuk pasukan 1XOX TKKR Racing Team. Podium pertama untuk pasukan ini, tapi begitu jauh sekali. 6 saat. Itu pun sudah mungkin pelanggar sedikit. 6 saat Kasma berada di depan Adik Rosli, tapi Norizman Ismail adalah pemenang sebenarnya pada hari ini. Cara dia bagaimana mempertahankan kedudukan, mengejar pengalaman ketika bersaing dengan Afif, Muhaimin, Fitri, Zakwan, Helmi dalam kumpulan ini. Norizman Ismail masih lagi berbisa. Itulah yang disahkan di tartangka ini. Saya teringat satu benda, Iwan, yang ditampal di motor. Tampal lambat tinggal. Keputusan bagi CP 150 akhir pusingan kedua di tartangka Johor. 1 Kasma Daniel, 2 Adik Rosli, 3 Norizman Ismail melengkapkan podium kita pada hari ini. Afif tempat yang keempat, Muhaimin 5, 6 Fitri Ashraf Sali 7, Zakwan Zaidi 8, Helmi Azman 9, Hafiz Nur Azman 10, Pak Krusi Sakrin Rostam di tempat yang ke-11, Eli Iza Ilyas 12, Mak Iqbal Amri 13, Haikal Akmal 14, Muhammad Izzat Zaidi 15, Sasitara 15 pelumba yang penting. Mata pelumba kali ini Zaiman di tempat yang ke-16 diikuti dengan Afandi Rosli, Fadli Syam dan seterusnya dari pelumba yang siap mendapatkan perlumbaan pada kali ini. Ketiga pemenang dalam perlombaan yang mendebarkan juga untuk kita saksikan, dan ini menjanjikan satu musim yang menarik untuk kategori ini. Tuan Haji Ismail Muhammad, Pengurusi Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor. Tempat yang ketiga Norizman Ismail, podium pertamanya bagi musim ini, dan juga sudah agak sekian lama Norizman tidak berada di atas podium. Di tempat yang ketiga, dan di tempat yang kedua juga menunjukkan satu tunggangan yang cukup baik sepanjang hujung minggu perlombaan, termasuk sewaktu di Superpole Adik Rosli. Di tempat yang kedua untuk pasukan motor Genius Yamaha Wawai Pang Racing, tempat yang kedua. Dan pemenang buat kali yang kedua musim ini, juara bertahan, dan menampakkan betapa jauh dia meninggalkan dalam pelumba dengan cara terpantas juga dalam perlombaan milik Kasma Daniel Kasma Yudin di tempat yang pertama untuk pasukan veteran sprinter Yamaha Maju Motor. Kesimpulannya, race pusingan keduanya kita target memanglah untuk podium. Okey, dalam usaha kita mengejar untuk podium tu, semasa ujian bebas kita yang berlangsung tu, kita telah menyusun strategi, dan semasa pusingan kelayakan tu kita telah berjaya. Kita telah berjaya membuktikan bahawa kita layak mendapat podium. Tak kiralah tempat pertama ke, tempat kedua ke, tempat ketiga ke. Bagi pendapat saya, perlombaan CP150 ni memang betul-betul mencabar. Bukan semua tim yang boleh melakukan. Tambahan lagi, tim kami adalah tim baru. Tetapi atas daya usaha kru-kru, mekanik dan pelumba kami sendiri, kita telah berjaya mendapatkan podium untuk race pusingan kedua ini. Harapan pasukan memanglah tinggi, bukan pasukan saja je. Pasukan lain pun begitu juga kan. Tetapi insyaAllah kita dah dapat rentak. Bila podium tu, kita takkan tak nak podium lagi. Kurang-kurang ni kita cari podium yang terbaik lah. Sekarang nombor 3, kurang-kurang ni kita akan dapat nombor 2 ke. Mungkin satu hari dia 10 pusingan ada, kita mungkin mencapai podium nombor 1.
tamat 2 pusingan perlumbaan, Kasman di atas dengan 50 mata. Adib di tempat yang kedua sekarang dengan 29 mata. Jadi kedudukan baik untuk Adib. Ahmad Afif tempat yang ketiga, Norisman tempat yang keempat, 5 Zakwan, 6 Muhaimin, 7 Fazli, 8 Fitri, 9 Helmi, 10 Eli. Dan pelumba yang mengutip mata dalam CP 150 untuk kita menantikan podium bagi CP 150 ini. Begitulah saudara, berakhirnya perlombaan CP 150 yang mana menyaksikan bagi pasukan One SOS TKK Racing Team. Mereka akhirnya gembira dengan kejayaan pelumba mereka Nuri Izman Ismail yang menghadirkan podium yang pertama buat pasukan TKKR dalam perlombaan CP 150 musim ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami untuk menyaksikan rangkuman perlombaan AEM Malaysia Petronas Cup 2017. Jangan lupa untuk terus bersama kami di minggu hadapan yang mana kita akan menyaksikan perlombaan bagi saingan CP 115. Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata dari saya Izwan Mamaknon. Salam hormat, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi.